So kepada anda yang new to this channel, selamat datang. Saya Farah Faisal, pencerita kisah seram. Kisah-kisah ni kebanyakannya hampir 90% adalah pengalaman orang yang dihantar kepada saya. Korang anggap je ni satu hiburan. And kalau you guys ada pengalaman seram sendiri atau pernah dengar kawan-kawan ke ahli keluarga ke tok nenek punya kisah seram, jangan lupa hantar. Macam mana nak hantar? Dekat end video nanti akan ada cara macam mana nak hantar, okay? Hai semua, kita bertemu lagi dalam kisah seram. Okay, lama tak bersua sebab seperti yang I update lah dekat IG story tu kan. Kadang-kadang hidup kita ni ada perkara-perkara yang kita tak jangka, yang mengganggu kita punya kelancaran jadual hidup. So kat sini juga I nak bagi tahu minggu depan I akan masuk kampung orang asli, ada kerja. Jadi untuk video minggu depan harap korang faham ada delay sikit, okay? So apa-apa pun, jom kita mulakan. Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh this one girl nama Alexa. Kemarin nama Alexa, kita tak tahu lah nama betul dia apa sebab Alexa ni nama samaran. Alexa ni claim dia pernah serumah dengan manusia hybrid. Ni first time ni kita dapat kisah manusia hybrid. Apakah yang dimaksudkan oleh manusia hybrid? Manusia hybrid ni ialah macam separuh manusia, separuh jin. So macam mana manusia hybrid ni hidup? Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. So anyway, Alexa ni dikenal dengan Dayan, bukan nama sebenar, through mutual friends. Diorang kenal zaman diorang belajar di sebuah uni terkemuka di Malaysia. Uni apa tu? I tak pasti. Dia kata uni terkemuka di Malaysia. Okay, untuk anda yang baru bila I tulis-tulis tu, maksudnya I tengah baca email. So I tengah pandang laptop. So tapi dua-dua ni kos berlainan. Tapi diorang kenal through mutual friends sebab diorang rajin attend gig, konsert ni apa semua sama-sama. So minat muzik tu ada, jadi kawan. Walaupun fakulti berbeza. Itu zaman uni. So bila dah grad, diorang semua keep in touch. Lepas tu kebetulan Alexa dengan Dayan, lepas tu dengan ada kawan-kawan lain, macam dapat kerja dekat kawasan yang lebih kurang sama dekat. Diorang bersepakat untuk menyewa sekali. Zaman study, Alexa cakap dia tak pernah dengar anything yang pelik lah about Dayan ni. So dia tak ada masalah pun lah nak jadi housemate sebab memang dah geng dari zaman uni. Relationship dia memang close friends yang memang hang out, tapi tak pernah sebantal lah. Macam tu tak pernah pergi tidur mana ke, ada trip sama, buat kerja stay back sampai malam, assignment semua tak ada. Jadi dia tak tahulah benda-benda pelik ke apa, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu. So macam biasa kisah-kisah seram yang lain, mula asal okey, tenang, tapi mesti akan ada satu hari yang merubah segalanya. So dia tak spesifik bila lah, lepas tahun ke, lepas 2 tahun ke. Alexa ni tak spesifik, tapi dia kata waktu kejadian ni dia baru balik kerja. Waktu ni dia kata macam senja-senja lah, macam nak maghrib, macam tu. Dia masuk rumah, gelap. Pelik sebab usually kalau tak ada orang sekalipun, kalau dia orang tahu yang macam semua orang akan balik lambat ke apa, so the last person yang keluar rumah memang akan buka-buka lampu semualah. So bila dia masuk, gelap. Oi, gelap? Tak pernah berlaku. Tapi tak apa. Dalam kesamaran cahaya daripada luar yang masuk celah-celah sliding door ni semua, dia nampak macam ada bayangan orang duduk dekat ruang tamu. Dia kata masuk rumah dia memang akan nampak ruang tamu tepi di dapur. So I bayangkan ni sebenarnya apartment lah, walaupun dia tak spesifik rumah dia jenis apa. So dia masuk, dia nampak macam ada bayangan orang tengah duduk dekat ruang tamu. Asal duduk dalam ruang tamu gelap-gelap ni siapa? Kalau ikut mata dia baru masuk rumah ni, macam lelaki. Tapi kalau ada lelaki dalam rumah ni, and orang ni tak dengar ke dia gelegak-gelegak buka grill ni semua, buka pintu, orang tu duduk diam-diam, TV tak terpasang pun. So dia macam dia jalan slowly nak mendekati lah bayangan manusia ni. Dia jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tepuk belakang dia. Dia pusing, Dayan. Lah, kenapa Dayan duduk dalam gelap? Lepas tu dia pusing balik sebab nak tanya, siapa ni? Tak ada orang. Lagi memeningkan kepala dia ialah bila dia nampak tak ada orang, dia baru sedar yang keadaan rumah ni adalah cerah. Lepas tu, tadi dia nampak semuanya macam statik.
Sebab tu dia nampak sosok. Lepas tu ada cahaya sama-sama daripada sliding door tu menunjukkan ada macam bayangan seorang lelaki duduk. Tapi bila dia toleh, rumah dah terang benderang, tiba-tiba sliding door tu macam terbuka and langsir tu macam berkibar-kibar angin petang. Orang tu tak ada. Rumah terang. So dia dah pelik. Tapi sebab Dayan dah tepuk belakang dia kan, so dia macam, kau kenapa? Macam pelik je. Lepas tu dia macam, tak adalah, aku macam, taklah, aku penat kot. So dia rasa macam itu adalah bayangan perasaan dia. Walaupun sebenarnya dia rasa macam, tak. Dia masuk rumah memang gelap. Tapi macam mana nak cakap kat orang sebab terang dah ni. And dia kata sepanjang hidup dia menyewa dekat situ, sejak kejadian yang dia nampak ada orang rumah gelap tu, dia beberapa kali dia mula notice. Dia tak tahulah sebelum ni pernah berlaku, dia tak perasan, atau kali ni baru start berlaku ke, dia tak boleh nak pastikan sebab banyak benda sebenarnya Alexa ni dia gaslight diri dia. Dia menafikan, dia in denial. Macam kalau ada benda pelik, dia selalu mana perasaan. So bila dia dah fikir balik benda ni, dia try nak ingat, dia tak boleh nak ingat specifically since when. Tapi dia kata lepas dia dah kena yang masuk rumah gelap tu, dia dah mula perasan yang macam kalau dia dekat rumah sorang-sorang, macam maybe kawan lain shift lain ke, atau hari dia off day ke, kawan-kawan lain kerja ke, I tak tahu lah sebab dia tak spesifik. Tapi dia kata bila dia sorang-sorang dekat rumah, dia perasan macam mesti dalam bilik Dayan tu ada orang. Tapi knowing Dayan and other housemate ni semua, diorang tak bawa orang sembarangan tau datang-datang rumah lepak. They are not like that. Pernah lah bawa orang datang lepak tidur ke, saudara mara datang, mak masing-masing datang ke, biasalah. But you will always inform other housemate kan, macam hujung minggu ni family aku nak datang. Dia selalu macam tu. So diorang tahulah each other, macam memang respect rumah tu, tak bawa masuk jantan macam tu lah. So dia selalu sangat dengar ada suara daripada bilik Dayan. Dia kata bila ingat-ingat balik, kadang-kadang bila dia sorang-sorang tau, benda ni memang selalu bila dia sorang-sorang dia akan perasan. Sebab bila kita sorang kan kita macam lebih alert. So dia kata kalau macam bila dia sorang, bila malam, lampu bilik Dayan tu akan terbuka and dia boleh nampak macam daripada pintu tu macam ada orang bergerak-gerak kat dalam tu tau. So dalam hati dia macam Dayan ni ada bawa balik orang ke yang dia orang tak tahu, macam sneak in somebody ke. Tapi dia tak adalah nak ketuk pintu buka ke apa, sebab itu privacy orang. Pernah dia lalu, lepas tu dia dengar macam ada orang borak, macam rancak berborak dalam bilik tu. Berborak, berbincang, memang suara ada beberapa suara. Tak nak buka pintu sebab tak nak jadi gaduh, privacy. Kok bila buka kan nampak benda yang tak sepatutnya ke, ada orang tak berpakaian ke, takut juga. So dia biar. Dia tak bagi tahu housemate lain pun sebab tak nak benda ni jadi perkara besar. Tapi Alexa kata sebagai manusia Melayu Nusantara ni, di samping dia berfikir rasional yang macam maybe Dayan bawa balik kawan-kawan kot, sebab tak logik. Kita ni serumah, tak nampak pun ada kasut-kasut ekstra kat luar ke. Faham tak? Macam okay, so kalau Dayan tu bawa balik kawan, habis dia pergi kerja, dia biar je kawan dalam tu ke, tak keluar, tak makan, tak apa, orang balik petang. Tak logik kan? Macam kan kawan dia tak lapor ke? Okay fine, kalau kawan dia tak keluar pergi dapur sekalipun, kawan dia tak order McD, Grab ke, lepas tu nak ambil Grab, tak logik lah. Kau kurung orang dalam tu ke? Kau ni kenapa? So walaupun dia tak adalah nak confront Dayan or nak ceritakan dekat kawan-kawan lain, Alexa kerana dia seorang gadis Melayu Nusantara, dia ada sedikit rasa yang macam, adakah Dayan ini membela, atau ini adalah saka-saka keluarga dia yang tengah tak tahu buat apa kat dalam bilik tu, sebab tu dengar-dengar bunyi. Mungkinkah benda tu lapar, sebab tu dia bersuara kan, macam what is going on. So Alexa tanpa confront or anything, dia suka ajak Dayan solat sekali. Macam jom mengaji bila ada dia orang free time atau dia orang memang kat rumah ke apa kan. Jom solat. Tak ajak yang lain tau. Dia kata dia nak test. Dia nak test. Dia pula nak test. Buatnya time tu kau tengah mengaji, benda tu keluar, kau nak buat apa? Yang ni berani-berani takut. So dia test. Solat okay, tak ada masalah, solat together. Bila mengaji, in fact Dayan lagi pandai mengaji daripada Alexa. Tapi Alexa sajalah macam dia kata kalau benda-benda ni kan tak suka mengaji kan, tak boleh dengar ayat-ayat suci. So bila dah ajak solat ni elok mengaji, berpandai macam okay, mungkin bukan membela kot, tapi apa sal every time bila aku seorang je dia ada benda-benda ni kan. Macam adakah mainan perasaan ke, adakah aku ni sebenarnya yang dah ada benda ikut balik kerja ke, tengah ganggu aku, dan aku pergi menuduh Dayan pula.
Macam benda ni saja. Sebab kadang-kadang bila kita tengok movie kan macam tu, kita syak orang tu punya plot twist bila ending semua ni adalah bayangan diri dia, dan dia sebenarnya dah stuck dekat rumah orang gila sebab dia dah buat macam-macam perkara tanpa sedar sebab dia kerasukan. Macam tu lah dia kata, dia bagi bayangan macam mungkin it's me kot. Sebab okey je boleh ngaji, boleh solat, okey je tak ada terbakar-terbakar pun. Dan dia perasan setiap kali dia nak macam try tanya Dayan pasal benda ni, mesti ada benda yang menghalang tau. Macam ada orang datang ajak makan lah. Macam kalau kat rumah seseorang dah borak-borak, tiba-tiba dia macam nak tanya semua. Mesti akan jom lah ni korang tengok ni. Macam benda selalu tak kena. Tak pernah dia dapat time untuk betul-betul tanya Dayan atau nak bagi tahu Dayan yang selama ni dia dengar dari bilik Dayan. Nak bagi tahu lah kau bukan Dayan, it's a haunted house. Until ada satu hari ni di mana semua dekat rumah. So diorang ni kalau weekend diorang ada habit yang dia macam diorang akan bangun pagi tak pagi lah, tapi diorang akan masak untuk makan lunch. Tak kisah, kita jangan judge anak dara bangun pagi ke, anak dara bangun pagi lewat pagi ke, anak dara bangun tengah hari ke. Jangan judge, ni cerita hantu bukan cerita mak-mak mentua. Okay, tak apa. So diorang dah bangun, diorang dah masak, so time ni makan. Tina bukan nama sebenar, another housemate ni, dia macam baru belajar makan telur ikan tau. So waktu lunch tu diorang memang goreng telur ikan ni semula kan. Dia baru belajar, ada kawan dia ajar makan dekat nasi kandar, dia letak telur ikan. So dia baru tahu sedap. So dia macam orang lain semua makan je, dah biasa je. So dia macam okay jom lah makan. So diorang dah makan-makan. So Tina cakap macam, weh telur ikan ni sedap doh, aku baru belajar makan ni. Cerita-cerita korang, walaupun telur ikan ni sedap, tapi aku tak adalah tahap yang macam kalau korang habiskan telur ikan ni aku nak pergi lari masuk hutan. So dia kata, kau cerita apa ni kan? Tak, aku teringat sebab aku baru belajar makan telur ikan. Aku teringat batu belah batu petangkuk. Mak si pekan tu punyalah emo, anak dia pergi makan telur ikan tembakul tu. Lepas tu pergi kat batu belah batu petangkuk, telanlah aku. Macam how can a mother buat macam tu? Macam biar anak kau jadi anak yatim sebab anak kau makan telur ikan suka masuk dalam batu. Orang dulu memang exaggeration dia tinggi. Lepas tu borak entah macam mana tu pergi pula ke topik. Biasalah bila perempuan bercakap, dia memang akan kesana kesini topiknya. So terbuka pula cerita bawang putih bawang merah. Dia kata orang dulu pun dramatik juga. Mak dah mati, lepas tu jadi ikan pula, ikan kaloi. Lepas tu anak dia macam oh ibu, timbullah macam tu. Lepas tu mak tiri pula jahat, tangkap ikan kaloi, bagi anak tu makan. Lala semut, tolonglah tunjukkan tulang. Pergi, semut pula dengar cakap dia, pergi tunjukkan tulang. Mak dia pula cakap, tanam tulang ini, nanti keluarlah pokok beringin. Itu ada buayan. Pohon beringin, daunnya rendah. Kahwin pula anak raja. Macam dramatik kehidupan orang dulu-dulu. So dia borak-borak lah macam okay lah, tu kisah-kisah legenda. Dan orang start borak macam, tapi manusia ni imagination kita tak meluas luar daripada apa yang kita boleh fikir. So kalau orang dulu-dulu ada kisah-kisah legenda macam ni, tak mustahil sebenarnya ianya berlaku. Sebab macam mana tiba-tiba ada orang boleh ada idea mak mati jadi ikan kaloi, lepas tu anak makan mak, lepas tu tanam tulang mak jadi pokok. So adakah sebenarnya ini adalah kisah-kisah orang zaman dulu yang kahwin dengan jin? Macam tu. Jadi perbualan yang macam tu. Yelah, cuba kita fikir balik. Macam okay, macam mana mak pekan lepas dah pergi tu fras anak dia makan telur ikan tu, dia terus pergi dekat batu tu, batu belah batu petangkuk, telanlah aku. Macam mana dia boleh tahu batu tu boleh telan dia? Macam itulah perbualan tentang kisah legenda Melayu. Conversation tiba-tiba bertukar ke arah manusia ni boleh ke kahwin dengan makhluk jin? Ke ada jin yang boleh berubah bentuk? Macam sekarang diorang banyak menjelma sebagai hantu untuk takutkan kita. Tapi kalau zaman dulu diorang ni macam shape shifter ke, jadi ikan kaloi, jadi apa. Sebab tu mak tu boleh jadi ikan kaloi kan. So macam borak pasal adakah manusia dulu mengamalkan perkahwinan campur. Benda tu terkeluar sendiri, secara sendirinya. Lepas tu Dayan dalam dia diam, dengar, tiba-tiba dia jadi macam pelik bila semua orang duk question. Dia macam, orang ni tak tahu ke manusia berkahwin dengan makhluk halus ni benda yang wujud bukan dalam kisah dongeng atau legenda. Benda ni memang wujud sampai sekarang. So semua orang macam okay lah, make sense. Sebab aku pernah dengar dekat kampung aku dulu ada bomo tu pernah kahwin dengan ponti. Dia pakunya ponti tu jadi wanita cantik. Lepas tu dia kahwin. Lepas tu yang ini pun cerita pernah juga mak dia cerita di kampung mana jadi macam tu. Yang ini pula pernah cerita termasuk dalam dunia bunia ni. Dayan cakap
Memang betul boleh. Lepas tu yang lain, kau ya boleh. Kau pernah dengar kat mana-mana ke? Kau kenal ke siapa-siapa? Dayan cakap, tak payah pergi jauh lah. Aku sendiri ni keturunan kacuk. Semua orang dah macam, lots of mix ke? Kau kacuk apa? Tak, aku serius. Moyang aku, dia pernah berkahwin dengan seorang puteri bunian. Puteri bunian tu tinggalkan dunia dia untuk ikut moyang Dayan masuk ke dunia manusia. So, biasalah bila dah berkahwin dengan manusia akan mengandung dan melahirkan anak. Biasalah. Cuma golongan bunian ni bila dia masuk dunia kita, dia tak akan tua. Jadi bila moyang Dayan ni dah meninggal, moyang dia yang puteri bunian tu memang kekal cantik bertahun-tahun, berpuluh tahun, ratus. So, semua orang macam, moyang kau lah. So, bila sampai kat kau, sikit je lah darah bunian kau tu. Dia cakap, nanti aku tak habis cerita. Nenek aku, dia dah dikira separuh-separuh. Sebab ibu dia adalah puteri bunian, bapa dia adalah manusia biasa. Tetapi ditakdirkan nenek dia pun berkahwin dengan orang bunian, tapi tidaklah putera raja. Dia berkahwin dengan orang bunian yang biasa. Dan apabila berlaku konflik kerana bunian dan manusia ni tidak boleh bersama, jadi atuk dia terpaksa pulang ke dunia bunian. Jadi nenek dia biar sorang-sorang menjaga anak-anak. Nenek dia jaga anak-anak ni sorang lah, dah macam single mother. Sebab bapak terpaksa dipanggil semua duduk dalam dunia bunian. So mak kepada Dayan ni, dia dah jadi manusia bunian. Dia dah bukan separuh-separuh. Sebab mak dia separuh, bapak dia full. So dapat mak si Dayan ni dia macam kuarter bunian lah. Macam tu. Manusia dia sikit je darahnya. Bunian punya darah dalam tu. So, mak dia pula kahwin dengan orang biasa. Bapak dia. Jadi, dapatlah dia Dayan. So, dia adalah kira macam manusia hybrid lah. Sebab mak dia dah kuarter bunian. Bapak dia pula full human. Bila dapat dia, dia adalah manusia hybrid. Semua orang dah macam, Okay, dengar je lah dulu. Belum judge. Patutlah kau cantik. Patutlah punya kau lain daripada lain. Tapi, ramai housemate tak berani nak tanya. So, macam, kau ni takkan mati ke kan? Kau panjang umur ke? Sebab kalau kau tak menua, macam mana manusia hybrid ni? Sebab, dia faham yang puteri bunian moyang dia tu terus kekal muda, cantik. So macam itu dia duduk kat dunia bumi. Kalau dia masuk balik tempat bunian dia mati ke? Tapi tak sampai hati lah nak tanya kan. Sebab kawan ni rasa dia orang mempersendakan keturunan dia. Lepas tu orang-orang hybrid ni macam mutant ke? Macam X-Men ke? Tak cedera ke? Macam kalau aku toreh tangan kau, cantum balik ke? Macam banyaklah persoalan yang mengganggu. Tapi tak sampai hati nak cakap. Member dah cerita boya-ya dia keturunan hybrid. Yang lain-lain ni puncanya cerita telur ikan tembakul mak pekan masuk dalam batu belah batu bertangkup. Dan juga bawang putih bawang merah yang ibu dia jadi ikan kalui. Tiba-tiba member serumah cakap dia keturunan separuh bunian. So macam lah, benda tu mati di situ sahaja. So ada satu hari ni, Alexa dengan ada lagi satu housemate dia yang dia tak bagi nama ni, bukan Tina lah kot. Kita baru tahu Tina je kan yang baru belajar makan telur ikan tu. Tapi ada another housemate ni, dia dengan Alexa ada kat rumah. So waktu ni diorang dekat bilik masing-masing, diorang solat asar. Masa diorang solat ni, diorang dengar suara makmumnya ramai perempuan. Bila kita semayang, kita tak baca kuat-kuat, tapi kita baca cukup untuk kita dengarkan bila kita sorang-sorang. So, bila kita Allahu Akbar, ramai-ramai ni bunyi bergema, ramai sangat ni. Allahu Akbar. Alexa kata dia punya terkejut. Dia memang terbatal solat dia. Dia lari nak ketuk pintu bilik housemate dia. Tapi housemate dia pun macam tengah nak keluar daripada bilik tu, muka pucat.
Dia terus tanya housemate, kau dengar tak? Lepas tu baru dia tahu lah, okay, benda tu bukan dekat dia je, dekat housemate dia juga. So diorang terus lari keluar daripada rumah. Masalahnya bila sampai luar, diorang tu fikir takkan nak lari tinggalkan rumah, pintu tak kunci, kipas tak tutup ni semua kan. Macam weh, kunci handbag, phone, wallet semua kat dalam bilik. Kita nak keluar, takkan nak biar rumah. So dua-dua ni duduk je dekat depan rumah. Dia kata dekat walkway koridor. So betul lah tekaan I daripada awal I baca kisah ni, yang diorang ni memang duduk apartment lah ni. So dua-dua dah duduk ni depan pintu, tak tahu nak buat apa ni. Barang-barang semua kat dalam, kunci kereta ke, kunci rumah ke, wallet ke, semua kat dalam, phone. So dalam pukul berapa Alexa tak ingat, tapi another housemate dia balik tengok diorang dua-dua ekor ni bertelekong kat luar rumah. Apa pasal ni? Lepas tu diorang macam tak ada apa. Masuklah, asal korang duduk kat luar. So diorang rasa macam mungkin dah okey kot, boleh masuk kot. So bila masuk, masing-masing ceritalah yang pasal diorang solat ni ada makmum ekstra. So masing-masing ambil handbag masing-masing daripada bilik. Kawan dia yang baru balik ni, teman dia, orang ambil barang semua. Yang kawan dia pun tak adalah begitu nak letak barang dalam bilik. Semua masing-masing pegang barang masing-masing, duduk dekat ruang tamu, nak menunggulah semua orang balik, duduk kat ruang tamu. Tak adalah pula nak keluar masing-masingnya pun. Lepas housemate lain-lain semua dah balik, semua macam cerita kita nak tunggu Dayan balik, nak confront lah konon. Kenapa duduk dalam rumah tu lagi? Kalau aku dah lari dah. Ramai-ramai tertidur dekat ruang tamu tu, tunggu Dayan tak balik-balik. Dah tertidur tu, ingat macam bila kita tidur masalah selesai lah kan. Oh tidak, satu demi satu terjaga dari tidur. Yang diorang ramai-ramai tertidur terlelap kat ruang tamu tu, sebab terdengar ada bunyi orang menyanyi dari dapur. Masing-masing dah saling berpandangan. Suara ni merdu jelas datang dari dapur. Lepas tu dekat dapur pula rancak bunyi orang membasuh-basuh pula, macam basuh pinggan. Masalahnya diorang punya tabiat tak pernah nak tinggalkan pinggan kotor dalam sinki. Jadi apa dan siapa yang sedang membasuh-basuh? Adakah Dayan yang sudah pulang? Tetapi suara nyanyian itu bukan suara Dayan. Masing-masing dah panik. Allahuakbar, intai. Tak ada orang dekat dapur tu, tapi bunyi kuat membasuh dan menyanyi. Ada dua orang ke? Seorang nyanyi, seorang basuh ke? Yang basuh tu yang menyanyi, tak tahu. Tapi tak ada siapa-siapa kat dapur tu. Ramai-ramai pegang beg masing-masing, lari pecepung keluar rumah, kunci. Ramai-ramai tu lari, tidur dekat dobi kat bawah. Di manakah Dayan? Tak tahu. Bila nak confront Dayan, masing-masing takut. Masing-masing tak nak benda ni lebih teruk. Dan diorang macam, yelah kita ni orang Melayu, Nusantara, kita dah biasa macam benda marah kot. So diorang macam, kan kadang-kadang bila Dayan tak ada, kita kutuk-kutuk, cakap dia menipu lah, dia keturunan hybrid lah. So agaknya ni keturunan dia marah kita kot. Keturunan dia nak tunjuk kat kita yang keturunan dia wujud kot. Macam conversation macam tu lah. So macam, adakah korang still nak duduk sini, dia keturunan hybrid ni? Macam mana kita nak handle? Macam dia dah solat sekali. Lepas tu diorang macam fikir lah, macam okay, tapi kalau dia tak ganggu, dia cuma nak solat, tak apalah kot. Siapa kata tak apa? Kau boleh ke handle dah serumah dengan makhluk halus? Kau pandai ke? Mana kita nak tahu dia baik? Mana kita nak tahu dia jahat? Mana kita nak tahu ia betul-bunian? Mana kita nak tahu ni makhluk apa? So Alexa dalam diam-diam, dia sebenarnya dah cari kerja lain. Dia dah macam hantar-hantar resume. Dia memang nak belah. So dia kena cari tempat kerja lain, so that bila dia pindah, benda tu nampak sangat macam dia nak jauh daripada Dayan. Berbulan jugalah dia cuba nak dapatkan tempat kerja yang baru dengan tangga gaji yang dia nak lah. Dia pun tak nak lah just pindah, lepas tu gaji dia rendah daripada tempat kerja sekarang kan. Macam banyak benda lah dia nak fikir. So berbulan-bulan, dalam berbulan-bulan tu macam entah kenapa Dayan macam nak menunjukkan sangat sisi kehidupan hybrid bunian dia tu. Kadang-kadang rumah tiba-tiba berbau wangi. Kadang-kadang makin rancak pula dengar ada orang berbual dari bilik Dayan. Kadang-kadang nampak macam ada orang jalan dekat luar bilik tidur Alexa waktu malam-malam. Kadang-kadang nampak macam ada bunga-bunga bertaburan dekat lantai. Kadang-kadang bunyi orang menyanyi. Kadang-kadang bunyi orang mengaji. Kadang-kadang terlalu banyak benda yang berlaku. Kemuncak gangguan Alexa sebelum dia
pindah rumah adalah apabila dia dan seorang lagi housemate dia berjanji untuk masak lunch sama-sama sebab orang lain tak off. Hari tu diorang 2 orang sahaja yang off. So bangun pagi, gosok gigi. Yes, bangun pagi elok, keluar pergi ruang tamu. Orang tu dah bangun. Okay, kita plan nak masak apa? Cuci sayur. Kita nak makan lunch. Macam biasalah diorang punya waktu bangun. Jangan petikai. So tengah-tengah sibuk nak masak lah apa ni semua. Yang ini nak merebus, yang ni tengah potong. Pak. Tiba-tiba phone bunyi. Typical. Bila dah tenang, Allah ada je. Dia tengok, kenapa member dia ni telefon? Member ni kat Sinki. Telefon buat benda. Okay, angkat. Kod lah housemate lain terambil phone ke nak bagi tahu ke kan. Dia salah ambil phone. Dia nak bagi tahu lah, tolong nanti tukar phone ke apa, tak tahu. Tak fikir panjang. Walaupun dalam pelik orang kat sini pula telefon aku, angkat call. Aku lupa nak bagi tahu kau. Tadi aku keluar pagi, aku pergi breakfast sekejap. Lepas tu aku dah on the way balik ni nak sampai. Tunggu aku, jangan masak dulu. Ni siapa ni? Dah masak sekali ni. Dah start masak. Dia matikan je telefon. Alah. Dia tak nak toleh. Takut. Tak nak toleh. Dia buat nak pergi ruang tamu. Dia jalan. Dia nak keluar daripada dapur tu lah. Alamak, ni apa ni? Jalan nak pergi ruang tamu. Macam angin tau. Fap dari belakang dia. Tapi waktu angin tu lalu, ada suara bising. Suara perempuan. Dia tak tahu. Aku cuma nak tolong je. Dah tolong apa ni? Dia terus terduduk. Dia terus tekuk muka dia. Tak nak nampak. Tak nak tahu. Tak nak. Tanah ni apa ni? Tak nak tahu angin ke muka ke apa ke. Dia tekuk tak nampak. Last bila dia rasa macam dah tenang sikit, macam dah tak ada apa, dia buka mata slowly, tengok tak ada apa tau kat rumah tu, tak ada apa. Dia terpaksa beranikan diri dia masuk balik dapur tu sebab api tengah terpasang. Kan dia orang masak. Cakap kalau aku nak lari terus ni kata bakar pula rumah ni pula rumah sewa lah. So dia kena beranikan diri nangis tutup api. Masa time dia nak tutup api tu, kawan dia balik sampai. Dia terus cakap, baca Al-Fatihah sekarang. Kau kenapa? Baca Al-Fatihah sekarang. Baca. Dia kata, aku call kau tadi. Sorry. Aku terlupa nak cakap pagi aku keluar. Aku ada breakfast date. Lepas tu dia tengok member dia nangis tau. Macam tak kisah pun masa kau punya breakfast date tu. Asal. Sambil nangis dia cakap, tadi aku dah memang tengah masak dengan kau. Kan aku suruh kau tunggu. Asal kau masak tu? Aku memang masak dengan kau. Allahu Akbar. Kawan dia dah faham. Okay, ini adalah jelmaan. Fine. Pak, tutup api, kemas. Jom, keluar, ambil barang, keluar. Duduk dekat kedai kopi sekejap. So, okay, diorang lepak je lah kat kopi tu. Macam tenangkan diri. So, bila dah semua orang dah balik, diorang pun balik. So, bila dah balik tu, Alexa minta housemate dia jangan cerita kat siapa-siapa pasal benda ni. Finally, dia dapat offer tempat kerja lain dan dia terus accept. Dan sementara dia nak cari rumah sewa baru, Alexa dia tidur dekat hotel. Tapi dia kata tidaklah hotel 5 bintang. Dia macam dia nak sortkan hidup dia sambil mencari rumah sewa tu. Dia just start kerja dan dia duduk hotel sekejap. So diorang sampai sekarang masih berkawan sebab group housemate tu diorang tak ada siapa left. Tapi tak ada siapa dah duduk rumah sewa itu termasuk Dayan. So Dayan nak pergi mana ke, nak menyewa kat mana ke, tak kisah. Dia orang tak ada nak jadi housemate Dayan dah. And masing-masing pun untuk menjaga perasaan Dayan, tak ada siapa yang jadi housemate. Faham tak? Macam tak adalah Tina dengan kita bagi nama Selina, Hailey, yang ni semua macam duduk serumah tanpa Alexa, tanpa Dayan, tak ada. So masing-masing cari je kawan baru, pindah, duduk rumah saudara ke apa ke. Tak ada dah. Mereka menjadi housemate
untuk menjaga perhubungan. In fact, ada je macam kadang-kadang diorang off ke apa, pergi lunch sekali, but that's it. Hidup dia macam dah tak ada nak duduk serumah dah dengan manusia-manusia hybrid ni, and masing-masing just fokus friendship macam tu je. Alexa pun tak tahu nak cakap adakah itu betul gaya hidup seorang manusia hybrid bunian, ataupun sebenarnya Dayan ni seorang yang membela dan benda tu tengah mengganggu dia orang. Tak tahu, tak pernah ada clarifications, jadi tak tahu nak cakap apa. Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian tentang manusia hybrid. Manusia hybrid. Dia macam ni lah apa-apa pun bila kita duduk serumah dengan orang-orang yang kita tidak membesar bersama, jadi kita seakrab mana kita dengan orang tu, kita tak akan pernah kenal dengan orang tu selagi kita tak duduk sebumbung. So bila kita duduk sebumbung, macam kalau ada member-member yang macam mistik sikit, my advice is pindah je lah. Tak tahulah macam mana nak cakap. Benda ni I tak pakar, I bukan pakar. And like I said, channel ni bukan nak mengkaji lebih. Jadi pengajaran di sini, kalau anda tahu kawan anda tu macam pelik sikit, first and foremost, janganlah pandai-pandai pasang ruqyah. Sebab nanti kalau ada interaction, you don't know how to handle it. So kalau boleh panggil lah ustaz. Macam ustaz check kawan saya ni. Tapi kalau takut untuk persahabatan tu ada masalah, and takut pula bila dah tahu benda tu kawan kau ada benda mistik, lepas tu kau panggil ustaz, lepas tu dia bengang, dia pula hantar benda ni untuk kokak kepala kau takut, keluar je lah, pindah je lah. Jangan cik pasal je lah dengan orang yang macam tu, yang dah tahu dia boleh karam, pergi kokak kepala dia. Takut. Walaupun kita semua tahu benda tu tak boleh sentuh kita, tak boleh, tapi kadang-kadang ada certain extent, dengan izin Allah, ada benda yang boleh berlaku. Jadi kita elakkanlah kecelakaan kepada kita. Kita kena terus berdoa supaya dilindungi daripada segala bala bencana, malapetaka makhluk-makhluk ni nak buat kat kita. Dan semoga kita semualah dijauhilah daripada menjumpai manusia-manusia hybrid yang kita sendiri pun tak tahu apa dia boleh buat. So jika anda ada cerita lebih kurang sama, anda juga pernah kena manusia hybrid, boleh kongsi dengan saya di alamat email tertera di bawah. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Minggu depan mungkin akan ada delay sikit sebab I kena masuk kampung orang asli. Jadi ada beberapa waktu yang I tak ada akses internet dan tak ada time untuk edit sebab I dah kena ke sana untuk kerja. And the following weekend pula I ada audition untuk program terbaru Astro Ceria. Nanti kita akan keluar waktu Ogos, rancangan untuk kanak-kanak. Bila kerja hakiki tu dia dah terlanggar waktu untuk edit YouTube, untuk shoot YouTube, so I kena dahulukan kerja itu kerana YouTube ni adalah sampingan saja. Terima kasih. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.